Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur Johor dan salam sejahtera kepada semua penonton-penonton Facebook Live Bicara Nasional sesi kali ini. Bicara Nasional ini merupakan program di bawah BN Komunikasi yang diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasara. Terima kasih Datuk Seri Dr. kerana membenarkan kami, anak-anak muda ini, untuk menggunakan platform ini bagi sesi bual bicara, sembang santai, berkongsi pandangan dan pendapat sepanjang program, terutamanya ketika PRN Negeri Johor ini. Saya Farahin Zain selaku moderator pada sesi kali ini, bersama saya dua panelis anak muda dari Negeri Johor sendiri. Iaitu pertama panelis kita, Saudari Aisyah Adwa, merupakan anak muda Johor yang juga merupakan ahli BNYB Parlimen Pontian Don Pulai Sebatang. Dan di sebelah kanan saya panelis kedua, Saudara Abid Fikri, merupakan BNYB Parlimen Parit Sulong Don Seri Medan. Apa khabar kepada para kedua panelis kita? Sihat, Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jauh datang ni dari Batu Pahat, Pontian. Jauh mai sini. Oh, Kedah. Okey. Untuk pengetahuan para penonton kita pada hari ini, pada sesi ini, kita akan membawakan satu topik iaitu anak muda undi protes. Kalau kita lihat dulu pada PRU 14, ada satu gerakan di mana gerakan ini dipanggil undi rosak. Jadi undi rosak ni kita boleh klasifikasi sebagai undi protes jugalah kerana melakukan satu tindakan yang kurang baiklah terhadap tanggungjawab kita sebagai pengundi di negara kita. Jadi di sini saya ingin menanyakan pandangan kepada kedua-dua panel kita. Soalan yang sama sahaja tapi pandangan dari pihak Saudari Adwa dan Saudara Abid sendiri. Apakah orang kata pandangan panelis kita terhadap undi protes ini? Kita belum nampak lagi gerakan ini di negeri Johor untuk PRN kali ini, tetapi kemungkinan ianya akan berlaku. Jadi apa pandangan anak muda seperti kalian terhadap undi protes ini? Saudari Adwa dahulu. Okey, baik. Terima kasih atas soalan yang telah diajukan. Terima kasih atas platform yang telah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mulakan jawapan saya berkenaan dengan soalan yang pertama tadi menggunakan pendapat saya sebagai seorang anak muda dan juga pengundi kali pertama, tetapi mengikuti proses pengundian tu daripada PRU, PRK sebelum-sebelum ini. Jadi pada pendapat saya, undi protes ni saya boleh klasifikasikan kepada dua bahagian. Yang pertama adalah daripada pengundi yang tidak mahu melakukan perubahan ataupun pengundi yang mahu melakukan perubahan tetapi tidak tahu untuk memilih pihak yang mana untuk dijadikan sebagai orang yang boleh diharapkan sebagai penggerak kepada perubahan tersebut. Dan yang kedua adalah pengundi yang nak melakukan perubahan tetapi dia dah tahu dah siapa yang dia nak undi, cumanya calon daripada parti ataupun pihak-pihak tertentu itu tidak bertanding di kawasan mereka. So itu merupakan pandangan saya berkaitan dengan undi protes. Jadi mereka memprotes dengan cara tidak turun mengundi dan juga dengan cara melakukan undi rosak. Sebagai satu, saya rasa itu kepuasan kepada seseorang individu tu untuk meluahkan perasaan mereka kepada kertas undi yang mereka telah terima. Jadi itu merupakan, saya rasa, pengenalan pandangan saya berkaitan dengan undi protes itu sendiri. Jadi untuk Saudari Adwa, kita kira klasifikasikan kepada dua bahagian lah. Ya, betul. Secara anak mas sebagai anak muda. Jadi pada Saudari Adwa sendiri, adakah tindakan itu wajar untuk kita lakukan sebagai anak muda ni? Kita wajar ke melakukan undi protes ni? Saya personally, saya rasa undi protes ni tak perlulah kita nak lakukan. Satu, kita akan menyusahkan pihak-pihak yang berkaitan, pihak SPR dan sebagainya. Pihak SPR lah yang akan mengira undi nanti. Bukannya sehelai dua kertas undi tu, awak. Kertas undi tu beribu-ribu. Kertas undi tu banyak. Bukan awak seorang je yang mengundi. Jadi saya rasa perkara ni tak wajar ada dan dilakukan. Ketika pilihan raya negeri yang akan datang ni, pilihan raya yang paling dekat dengan kita, tak perlu lakukan perkara seperti itu
Kalau anak-anak muda sekalian, awak rasa calon-calon tu berkaliber, memberi sangat banyak kelebihan kepada awak, sangat membantu awak, undilah je. Ikhlaskan hati, undi dengan ikhlasnya, luahkan rasa kepercayaan awak tu, rasa tanggungjawab awak tu pada kertas undi, kerana itu adalah satu tanggungjawab. Kita pun tahu dalam Islam sendiri, kalau kita tidak menjalankan tanggungjawab kita dengan sebaiknya, kita berdosa, kita kena jawab nanti dekat akhirat macam mana, kan? Sebab undi adalah tanggungjawab. Macam mana kalau kita tak semua orang akan dapat peluang untuk menjadi seorang yang bertanggungjawab kepada negara, tetapi dengan mengundi, dengan platform, dengan mengundi inilah salah satu cara untuk awak rasa bertanggungjawab pada negara. Tak semua orang mampu berjasa pada negara. Jadi mungkin ini adalah salah satu cara yang paling terbaik daripada diri awak, sebagai anak-anak muda, yang pertama kali ataupun kali kedua untuk mengundi, untuk membantu negara. Kerana, yelah, anak muda, masa depan negara. Masa depan negara terletak pada kita. So, it is what it is. Okay. Terima kasih Saudari Adwa atas pandangan terhadap undi protes ini tadi. Kepada Saudara Abid pula, bagaimana, apakah pandangan Saudara Abid sebagai anak jati Batu Pahat ni tentang undi protes ni? Kemungkinan akan berlaku, kemungkinan tidak. Jadi apa pandangan Saudara Abid? Okay, terima kasih Cik Moderator. Okay, terima kasih untuk beri saya peluang untuk berbual dalam berbual bicara nasional ni. Okay. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya punya pandangan lah. Macam Saudari Adwa pun dia kata, terbagi pada dua. Saya pun bolehlah cakap terbagi pada dua. Yakni undi protes ni kita boleh tengok sebagai undi rosak. Lagi satu undi protes ni, dia tak nak turun mengundi. Okay. Bila kita tengok undi rosak ni, kita seperti di Parlimen Pais Sulong, kebanyakan di Don Semerah masa PRU 14, undi rosak dia tu banyak tak? Lebih kurang 400. Maaf lah kalau tersilap. Lebih kurang 400 undi rosak. Saya tak tahu macam mana dia undi. Mungkin orang suruh pangkas, dia pergi buat Doraemon ke bulat-bulat gitu. Jadi tu kat situ nampaklah mungkin dia protes atas faktor dia tak nak mengundi, ataupun dia macam okey lah, nak main celup-celup dakwat, lepas tu tak tahu nak undi siapa, dia buat main kat situ. Jadi kat situ agak menyusahkan. Macam Saudari Adwa cakap, dia menyusahkan part bila nak datang mengira undi tu. Nanti orang mengira, dia ni undi rosak ke tidak sebenarnya ni. Main bulat, main petak gitu. Lagi satu, yang tak datang mengundi pun buat hal juga sebenarnya. Bila kita tengok seperti PRK dan PRN Melaka dan Sarawak, turnout yang keluar mengundi tu sangat rendah. Sangat-sangat rendah. Walaupun lebih kurang 70%, tapi saya rasa tu jumlah yang rendah lah. Jadi dia tak menentukan adakah tempat itu adalah pilihan rakyat tempatan atau penduduk yang mengundi kat situ. Mungkin antara faktornya adalah tak berpuas hati PRN diadakan. Seperti di Melaka, tak berpuas hati mungkin dengan mereka yang melompat. Jadi perkara tu sangat tidak meyakinkan. Seperti kali ni, saya dengar ada yang untuk PRN Johor ada yang tidak berpuas hati sebab mengikut tarikh masa tu nak SPM. Jadi nanti ada yang kata menyusahkan cikgu nak susun meja untuk SPM semua. Lepas tu ada yang kata tengah COVID, Omicron, Decepticon semua ni. Sehari dia mahu 20,000 kes. Jadi macam tak nak keluar undi, menyusahkan aku. Tak tahu positif, kesian kat family. Kita faham dia punya concern. Tapi untuk short term itu memang masalah kita adalah COVID sekarang ni. Tapi bila mereka buat undi, tidak mengundi tu, dia akan merosakkan masa depan Johor dah masa 5 tahun. Jadi itulah pandangan saya. Okey, jadi Saudara Abid setujulah, Saudara setuju kalau undi protes ni adalah sangat tidak wajar sebenarnya, lagi-lagi sebagai anak muda yang menjadi pelapis kepada negara kita lah, especially untuk negeri Johor ni, kita memerlukan kerajaan yang stabil. Kestabilan demi kemakmuran, gitu. Betul. Jadi hashtag sikit. Okey, jadi kalau kita dah tengok tadi kira dua-dua panelis kita lah menceritakan bahawa situasi apakah itu undi protes, ada undi rosak, ada yang tidak pulang mengundi, dan sejujurnya benda itu adalah memang tidak wajar lah, kerana ianya adalah satu tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Lagi-lagi sekarang kita di negeri Johor, kalau dulu PRU 14 kita ada lebih kurang plus minus 1.8 juta pengundi.
Pada kali ini setelah ada undi 18 ni, kita punya pengundi plus minus 2.5 juta untuk negeri Johor. Jadi kita memerlukan 2.5 juta rakyat negeri Johor ni untuk pulang mengundi. Dan kira SOP pengundian tu betul-betul lah. Jangan undi rosak. Betul. Jadi kalau kita tengok kat sini, saya nak minta saudara Abid lah apa nasihat. Kira macam nasihat peranan anak muda untuk pulang. Ajaklah kawan-kawan pulang mengundi. Ni kali ni. Nasihat saya kepada yang menonton, mungkin ada yang baru first time nak mengundi. Rata-rata yang baru first time nak mengundi umurnya adalah 18 hingga 25 tahun. Jadi satu group age yang agak besar, tak rasa ke nak mengundi. Kita tengok mak-mak kita pergi mengundi, mungkin ada yang sokong UMNO, sokong Barisan Nasional, ada yang sokong Pakatan Harapan. Itu bukan masalahnya. Yang masalahnya, kita kena turun mengundi untuk menjalankan tanggungjawab kita. Ini amanah. Kita kadang-kadang kita tengok social media pumpam nak undi 18 apa semua, tapi lalas tak turun mengundi. Jadi dia macam baik kita staykan umur 21, time umur 21 baru mengundi. Daripada kita tak payah mengundi langsung. Saya faham kita sekarang ni memang dalam keadaan endemik. COVID-19 ni memang bahaya. Dah 3 juta kes. Yang meninggal pun hampir 30,000 lebih. Jadi ni memang bukan hal yang kecil. Tapi kita sebagai rakyat Johor, kita kena jalankan amanat tu. Iaitu kita kena mengundi. Siapa jua yang kita akan undi tu terpulang pada yang menonton. Tapi yang penting kita menjalankan amanat kita untuk turun mengundi. Janganlah kita buat undi rosak, nyusahkan orang. Kalau macam tu lebih elok tak payah mengundi. Dia tak menyusahkan siapa. Tapi seeloknya turunlah mengundi. Kita tentukan masa depan Johor kita ni. Okey, baik. Terima kasih Saudara Abi. Saudari Adwa pula. Ajak kawan-kawan balik mengundi. Nasihat mereka kalau mereka ada tercetus nak buat undi protes ni, gerakan-gerakan tu. Silakan. Baik, terima kasih. Satu je yang saya nak cakap kepada anak-anak muda, rakan-rakan sebaya. Kalau bukan sekarang, bila lagi? Wah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Yes. Peningkatan daripada 1.7 juta kepada 2.5 juta. Angka berubah. Daripada 1 ke 2. Banyak. Itu tanggungjawab kita. Macam yang saya cakap tadi, kalau bukan sekarang, kita nak rasa bertanggungjawab kepada negara, nak rasa macam, hasil aku undi sekian-sekian-sekian ni lah yang bantu aku. Yang hasil aku undi sekian-sekian ni lah yang bagi bantuan dekat aku bila aku susah. Nanti anak-anak aku nak beasiswa. Bukanlah anak-anak lah. Kita anak muda ni, kita nakkan beasiswa. Kita akan kembali kepada kerajaan yang memerintah. Jadi, turunlah mengundi. Tak kisah awak daripada mana sekalipun, tanamkan rasa tanggungjawab. Niatkan dalam hati, ini masa depan negeri aku. Ini masa depan aku. Ini masa depan anak cucu aku. Ini juga masa depan untuk mak bapak aku nanti. Turun mengundi, undilah. Saya rasa hari pengundian jatuh pada hujung minggu kan? Ya, betul. Tak ada masalah untuk awak turun mengundi. Daripada universiti yang dah buka, dah naik semester ke, tak apa. Pulang, baliklah mengundi. Sacrifice. Orang kata kadang-kadang pengorbanan yang kecil itulah yang membuahkan hasil beribu-ribu kilogram. Jadi, kita sacrifice sikit untuk masa depan kita. Baliklah mengundi. Fikirkan siapa sebenarnya wakil rakyat ataupun pemimpin yang kita perlu, yang kita sanjung, yang kita hormati, yang akan memberi manfaat kepada masa depan kita akan datang. Itu daripada saya. Terima kasih. Semangat betul tu. Semangat anak muda hari ni. Okey, jadi kita konklusikan di sini bahawa undi protes ini adalah sangat tidak wajar. Pulanglah mengundi, wahai rakan-rakan di luar sana. Pulang-pulang mengundi, jangan lakukan undi protes kerana ia adalah satu gerakan yang sangat tak bermoral lah. Senang cerita. Jadi selaku anak muda, inginkan perubahan, undi 18 dah ada, dah auto datang mengundi, kita balik-balik ramai-ramai mengundi. Dah tak payah daftar. Dah tak payah daftar, dia dah auto je dah. pusat daerah mengundi. Betul. Kalau dulu kita nak kena check daftar. Saya sepanjang daripada PRU nak ke PRN Johor ni ada 2 kali celup jari. Seronok mengundi, celup jari. Celup jari. Join the trend. Join the trend, celup jari, balik mengundi ramai-ramai. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada kedua panel kita yang
sudi meluangkan masa bersama kita pada sesi Bicara Nasional kali ini. Terima kasih kepada BN Coms yang diketuai oleh YB Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah kerana memberi peluang kepada kami ni nak bercik-chat walaupun sekejap. Anak-anak muda dipanggil untuk berkongsi pandangan dan sebagainya. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Jadi saya mewakili rakan-rakan sekalian daripada BNYB Negeri Johor ingin mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang sudi melihat sesi temu bual kami pada hari ini. Jangan lupa saksikan bicara-bicara seterusnya yang akan merangkumi lagi banyak topik tentang PRN Johor ini, khususnya pada kali ini bersama anak muda, bersama pemimpin-pemimpin, mantan pemimpin dan sebagainya. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Thank you.